Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua para pendengar, cikgu-cikgu dan para semua pengikut podcast Mudah Mengajar. Saya harap semuanya baik-baik belaka lah ya. Dan sebelum saya memulakan segmen pada episod ketiga ini, suka untuk saya ingatkan, jaga kesihatan anda, patuhi segala peraturan yang telah dikuatkuasakan oleh kerajaan dan juga Kementerian Kesihatan susulan penularan COVID-19 ini. Baiklah, saya terus saja kepada topik kita pada minggu ini, iaitu penampilan, gaya dan karisma. Sebenarnya topik ni sangat menarik pada saya sebab saya minat bercakap mengenai penampilan, gaya dan karisma, dan semestinya penampilan saya di kaca televisyen dan juga berhadapan dengan setiap orang yang saya face every day memerlukan saya sentiasa tampil dalam keadaan yang baik lah. Maksudnya sedaplah mata memandang. Tak adalah orang tengok saya macam ni ke rupa membaca berita ni. Jadi untuk saya berkongsikan pada minggu ini, saya mulakan dahulu dengan definisi penampilan. Baiklah, secara ilmiahnya, penampilan ni membawa maksud pembentukan diri individu agar kelihatan menarik secara fizikal dan membawa kepribadian yang terpuji, iaitu macam mana kita membawa diri kita untuk orang lihat kita. Jadi macam kita lah, bila kita tengok orang for the first time, maksudnya bila cikgu-cikgu masuk dalam kelas, cikgu mesti ada pemikiran tertentu terhadap pelajar-pelajar tertentu. Ada pelajar yang cikgu tengok, cikgu suka tengok dia sebab dia ni bersih, dia ni rasanya di well groom oleh parents ke, mungkin dia ni mempunyai pengetahuan yang lebih berkenaan dengan fashion, berkenaan dengan kebersihan, berkenaan dengan penampilan diri, keterampilan. Jadi kita suka tengok dia. Macam tu juga dengan kita. Kita bukan sahaja suka tengok orang, dan kita sebenarnya perlu buat supaya orang suka tengok kita. Ada juga yang kadang-kala kita menyampah betul lah tengok orang ni. Sebab apa? Sebab dia kotor. Itu membuatkan kita rasa macam, alah, kenapalah macam ni? Kan elok kalau kau jaga kebersihan. Aku pun sedap mata memandang tengok. Jadi itulah pentingnya penampilan, gaya dan karisma. Dan sebenarnya tiga elemen ni berkaitan. Sebab tu saya combinekan ketiga-tiga elemen ni dalam satu topik ataupun tajuk. Baik, jadi dan dalam poin pertama juga, penampilan ni terbentuk melalui asuhan ataupun pengaruh sekeliling. Jika asuhan kita, maksudnya kita ni akan ikut macam mana ibu dan bapa kita didik kita biasanya. Begitu juga murid. Dan pengaruh sekeliling. Apa yang ada surrounding kita, maksudnya kehidupan harian kita. Kalau kita pergi sekolah ke, kita pergi ke tempat kerja, kita ke pejabat ke, whatsoever, ke mana-mana pun kita pergi, kita akan tengok macam mana orang berpakaian dan macam mana orang kata trending maksudnya style-style yang terkini. Jadi itulah juga yang membentuk penampilan kita. Baiklah, soalan yang kedua iaitu membina penampilan. Macam mana kita nak membina penampilan? Maksudnya, macam mana kita nak groom diri kita? Penampilan ni sebenarnya melambangkan karakter kita sendiri. Jadi, macam mana kita nak create satu entiti ataupun karakter yang membuatkan orang akan ingat kita. Jadi pada saya ada 4 langkah yang saya selalu buat dan sentiasa buat, dan saya akan terus buat. Jadi yang pertama untuk saya kongsikan adalah saya suka melakukan pemerhatian. Pemerhatian ni maksudnya saya suka perhatikan contoh macam saya sebagai seorang pembaca berita, penyampai berita. Saya suka ikut penyampai berita yang terdahulu. Macam misal kata, sewaktu saya di-groom untuk jadi seorang penyampai berita, saya ada seorang mentor iaitu Izwan Aziz, kalau para pendengar kenal. Jadi, cara penyampaian saya, percakapan saya menjurus kepada cara bagaimana beliau menyampaikan berita. Itu adalah cara bercakap. Dan dari segi gaya, saya suka ikut seorang lagi penyampai berita iaitu Sheikh Zainuddin. Kalau ingat, dulu yang pun sama juga seangkatan dengan Izwan Aziz, yang
pada saya dari segi penyampaian okey, tapi dari segi gayanya, dari segi orang kata body language, dari segi gesture, dari segi orang kata the way dia nak present that news, itu sendiri pun salah satu lagi gaya ataupun penampilan yang saya boleh adapt. Dengan combination, saya hanya bagi contoh dua ni saja. Actually ramai lagi yang saya suka perhati dan suka ikut. Tapi dengan gabungan dua ini, ia boleh melahirkan satu lagi entiti baru ataupun karakter baru yang saya rasa ada pada saya. Okey, dan daripada pemerhatian itu juga semestinya bila kita perhatikan, kita akan belajar. Dan bila kita belajar, kita akan keep on practicing on what we gonna do. So selepas pemerhatian dan belajar, saya akan cuba tiru. Bila kita dah belajar, kita tiru. Tiru ni bukan bermakna kita tiru cedok bulat-bulat macam mana karakter yang kita perhatikan tu. Tapi kita tiru macam mana cara yang kita boleh bawa untuk membina satu karakter baru. Kita bukan tiru untuk jadi seperti dia, tapi kita tiru untuk buat sesuatu yang baru. Dan yang ketiga adalah cari kesesuaian. Cari kesesuaian ni maksudnya kita mungkin suka sesetengah individu itu. Gaya percakapan, gaya pemakaian, gaya berjalan, cara dia berkomunikasi, gaya rambut, facial, dari segi muka, mimik muka, dari segi mungkin orang ni ada misai, orang ni ada janggut. Dan cari kesesuaian yang mungkin kena pada anda. Jangan ikut benda yang anda tak boleh ikut. Misal kata suara anda kecil, tapi anda nak ikut suara garau orang yang suara besar. Anda tak boleh nak buat-buat suara anda. Anda tak boleh sentiasa nak buat suara, tiba-tiba suara macam saya bercakap ni suara yang normal. Anda tak boleh nak ikut tiba-tiba besarkan suara. Suara saya memang macam ni. Jangan buat-buat. Jadi cari kesesuaian. Apa yang sesuai dengan anda. Dan seterusnya gaya berjalan. Sekiranya gaya berjalan anda perlahan, cuba lajukan. Sekiranya gaya berjalan anda laju, perlahankan. Ini kerana ia akan membawa kepada suatu perwatakan di mana orang akan lihat anda macam mana anda akan datang kepada suatu majlis, pada satu acara, ataupun macam mana reaction anda terhadap sesuatu perkara. Itu penting sebab orang akan sentiasa lihat anda. Dan seterusnya cara anda berkomunikasi. Semua ni sebenarnya cara bercakap, cara berjalan, mimik muka, facial expression anda lah, gaya rambut, gaya pemakaian, semua ni penting sebab semuanya diperhatikan head to toe. Jadi semua perkara ni anda perlu blend in dalam satu keadaan supaya sesuai dengan anda. Anda kena keep orang kata try and error, kena cuba je. Misal kata tak sesuai, move on. Jangan cuba sampai anda rasa macam sebenarnya memang tak sesuai pun, tapi anda masih lagi nak buat benda tu. So dan yang keempat adalah sentiasa up to date. Maksudnya sentiasalah ikuti trend semasa. Janganlah anda ikut artis 60-an sampai sekarang anda pakai bell bottom. Ya, cikgu-cikgu jangan masuk kelas tahun 2020. Masuk kelas nak mengajar pakai bootcut, pakai bell bottom, kaki besar. Memang bersih setiap laluan yang cikgu jalan tu, tapi sebenarnya tak sesuai dengan masa sekarang ni. Sekarang ni ada yang kaki seluar besar, tapi dia bukan bell bottom ataupun bootcut. Namanya adalah regular straight. So elakkan daripada berpakaian yang orang kata kita nak ikut fashion, tapi sebenarnya fashion tu tak kena dah dengan waktu tu. Okey, sama juga macam zaman rock kapak, seluar ketat, seluar jeans yang ada tu memang curut. Kadang-kadang rasanya bila kita tengok pakai, macam mana dia ni nak buka seluar sebab ketat sangat. So waktu tu tak sesuai. Dan ada
fashion yang terkini sebenarnya dia adapt daripada yang lama untuk jadi yang baru. Contohnya seluar ketat tadilah, dulu skinny, super skinny lah, kategori dia super skinny. Sekarang pun ada juga kategori super skinny, tapi sebenarnya seluar tu adalah stretchable skinny. Dan sekarang lebih elok lagi ataupun lebih sesuai untuk kita pakai all-rounders slim fit. Slim fit memang sangat sesuai untuk siapa-siapa je pun. Bagi yang badan kurus, bagi yang mempunyai tubuh yang besar sedikit, gempal sedikit pun sesuai untuk pakai slim fit. Bukan skinny slim fit. Slim fit tu maksudnya dia ada saiz besar, tapi dia muat dengan beberapa saiz yang orang yang besar boleh pakai, orang yang kurus pun boleh pakai. Okay, so sentiasalah up to date.